Dan selamat pagi diucapkan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam kuliah ilmu, majlis ilmu, yang mana Nabi bagi tahu barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Macam itulah. Dan hari ini happy sangat, santai-santai je. Saya adalah merupakan antara penceramah yang sangat faham kehendak audiens, yang mana pada hari Jumaat pagi dalam satu perkara, kan banyak-banyak perkara yang kita suka buat, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat pada hari ini kan, pada Isnin pagi. Ada banyak-banyak perkara kita nak buat, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak usahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat lah. Jadi apapun, saya adalah orang yang faham kalau siapa yang nak tidur, itu adalah kelebihan orang mendengar ceramah. Saya tak akan tegur tu kenapa tidur tu, tak. Saya faham itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dan orang yang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Pernah tengok penceramah tidur? Pernah tengok? Sebenarnya berlaku waktu PKP. Sebab tak biasa kan ceramah seorang-seorang. Jadi bila ceramah kan, saya pernah mamai tu. Saya cakap, aku cakap apa tu? Contoh dia pernah jadi macam tu. Kan, rupa-rupanya berlaku. Dulu saya cakap penceramah takkan tidur, rupanya berlaku waktu PKP. Dan dulu waktu first tu macam saya pun tak pernah fikir yang kita akan dapat ceramah macam ni balik. Masa tu saya fikir gone lah, bila kata lockdown habis tu memang tak ada. So, pejabat saya dah ubah suai dah, buat studio apa semua, memang kita akan buat online sampai bila lah. Saya masa mula PKP 1 tu, itulah telefon live, itulah telefon call. Saya tekan on, saya berlari sini, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khabar semua untuk Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. Lepas 2 jam baru perasan kamera tak on. So saya cakap seorang-seorang, orang Putrajaya pula, apa tak start lagi ni kan? Jadi petang tu pukul 2.30 petang kita mulakan sekali lagi ceramah yang sama, dengan tajuk yang sama, dengan suasana yang berbeza. Suasananya seolah-olah pengumuman hari nak puasa. Sebab motivasi tu kita dah demotivated, sebab kita ingat kita dah bagi yang terbaik dah pagi tu, rupanya tak ada seorang pun dengar. Itulah cabaran dia. Cabaran dia. Dan dalam cabaran-cabaran tu, hidup kita ni memang banyak cabaran. Cantik dipandang bulan mengambang, tahu orang di awan. Kan? Kalau hidup namanya orang, sudah tentu banyak dugaan dan cabaran. Dalam bekerja semua ada dugaan. Kadang-kadang benda-benda kecil semua ada pertikaian. Manusia memang mempertikaikan. Kenapa aku duduk belakang? Kenapa aku duduk depan? Lambat dia kena duduk depan. Kenapa? Kadang-kadang, why me? Kadang-kadang ada pula cakap, untunglah dia duduk depan, sebab tengok dekat-dekat. Ada tak? Sedangkan yang duduk depan biasanya pangkatnya tinggi lebih sikit. Dan biasa tempat yang dah di reserve itu tentu lagi besar kan pangkatnya. Dan biasanya kita kena faham, yang tempat duduk depan tu, yang tempat dia lain sikit, tanggungjawab dia pun lagi besar. Jadi kita gemar cakap, kenapa aku tak ada kat tempat tu? Kadang kita nak satu perkara, bila dapat kita lupa. Kenapa aku tak dapat jawatan tu? Lepas tu bila dapat jawatan, banyaklah kerja sekarang. Tak, itu kau nak jawatan tu. Lepas tu kau petikai pula banyak kerja. Manusia ni mempertikai aja. Selagi dia hidup, dia akan mempertikaikan, bergantung kepada sifat dalaman diri dia. Adakah dia akan rasa feel grateful, thankful, ataupun dia rasa tak puas hati dengan apa yang dia ada. Itu sebabnya bahagia tu bukan melihat apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kalau sikap kita tak elok, sikap kita tak baik terhadap apa yang kita ada, tu yang jadi isu integriti. Jadi membawa pada topik kita hari ini tentang integriti. Integriti ni apa? Integriti ni berasal pada perkataan integer, iaitu konsep dalam struktur pembinaan engineering. Rupanya dia berkaitan dengan maksud keutuhan, kesempurnaan, ketelusan dan juga kejujuran. Itu adalah integriti. Maknanya dia bukan isu rasuah je, tapi segala-galanya. Datang pejabat patutnya pakai uniform, tapi kita pakai baju lain. Contoh, integriti.
Kan? Datang pejabat, contohnya kita sepatutnya pakai pakaian yang apa? Pakaian yang ikut kod dan tema. Tapi kita terlupa. Terlupa tu faham, tapi integriti akan dipersoalkan. Dia bukan hanya isu rasuah semata-mata, tapi lebih daripada itu. Kadang-kadang isu lambat datang, tapi dia tidak dianggap isu integriti. Sebab apa? Dah dikomunikasikan dengan pihak pengurusan. Makna dia tahu ada orang tu sebulan datang lambat. Kenapa? Kenapa? Adakah dia tu jadi masalah datang lambat? Memang masalah sepatutnya atas kertas dia ada masalah. Tapi kalau tidak dikomunikasikan oleh pihak pengurusan, dia jadi masalah. Panggil dia, kenapa awak datang lambat? Dah sebulan awak datang lambat. Baru dia menangis cerita, husband saya stroke, saya terpaksa siapkan husband saya mandikan dia, dah siap bos pergi kerja. Kenapa you tak cakap dengan I? Cik bos cakap. So dia kata, okey, tak apalah, macam ni lah, you paling awal boleh datang apa? Sepatutnya masuk pejabat kat sini kau apa? Pukul 8 kan? Dia kata, saya paling awal pun saya boleh datang pukul 9, 9.30. So boleh tak kalau you balik pun, balik patutnya kau apa? 5 suku. Boleh tak you balik pukul 6, 6 suku? Okey, boleh, dia kata. Sebab petang tak apa, ada anak jaga. So settle. Itu sebenarnya. Maknanya dia mestilah diselaraskan dengan kehendak majikan kita. Kita hidup, kita perlukan orang lain. Itu, dan begitu juga disebutkan dalam kamus Oxford. Disebutkan integrity adalah the state of being whole and undivided, bersikap menyuruh dan tidak pilih kasih, against bias dan sebagainya. Sebagai seorang hakim, dia nampak ya anak guam dia tu terbabit, ada kena-mengena pertalian darah dengan dia, maka dia kena tarik lagi. Contoh, macam ada satu kes tu saya pergi dulu masa bawa ke mahkamah dulu lah. Saya tengok satu kes tu, orang ni membela, orang ni mendakwa. Kemudian hakim tu dia kata, saya mohon izin untuk menangguhkan kes ini, untuk maklumkan semua kita tangguhkan, sebab saya tidak boleh mengadili kes ini kerana pihak pembela peguamnya adalah suami saya. Dia pun tangguhlah kes. Jadi next date, dia ambil satu next date dan kemudian digantikan dengan hakim yang lain. Sebab kata Lord Denning, justice is not only be done but must be seen to be done. Cakap orang putih. Macam itulah makna mesti dia perlihatkan ianya dilakukan. Jadi dalam hidup kita ni macam itulah. Saya teringat waktu saya pergi Australia dulu. Saya pergi Melbourne, bukan Melaka, Melbourne. Waktu saya pergi Melbourne tu, saya tengok apa? Saya tengok, dahsyat ni. Saya tengok, cantik betul. Saya punya beg habis semua kena buka. Kan, kena geledah. Saya yakin ni ada yang pengalaman pergi Australia, dia tahulah macam mana strictnya dia orang kan. Sampaikan phone pun tengok semua, gambar, video semua tengok video apa yang ada dalam ni. Semua kena check. Dan anjing dia memang tinggi-tinggi. Kalau saya berdiri tu memang pakai bahu pun ada anjing tu. Ini gajah ke apa? Besar betul anjing tu. Betul anjing yang tu kan. Dan anjing tu nampak memang jinak lah dengan petugas-petugas tu. Sambil-sambil tu dia berbual. Dia nampak pula saya datang seorang. Dia cukup risau. Di Australia ni dia risau kalau datang seorang. Kan? Dia ingat saya datang nanti saya tak balik lah. Sebab dia ingat saya meniaga buah, saya jual buah kat sana. Apa, jaga petik buah kat sana. Sebab ramai orang luar punya buat macam tu kan. Jadi dia berbual dengan saya, dia kata apa ni, apa tujuan saya datang. Dia berbual dalam masa yang sama, dia dah bagi signal kat kawan-kawan dia dah. Saya nampak tangan dia dekat kawan dia dah ready, dah dekat sana nak check bag saya. Check semua, buka semua, tengok ni apa semua check. Kan? Dan bila saya dah masuk, saya tengok, dahsyat betul dia buat. Dan dia sambil senyum je, dia tak adalah marah-marah pun. Sambil senyum, dia check zap kan, habis dia kirai baju aku pun. Sambil senyum kan, jadi macam tak berdosa lah macam tu kan dia buat konon macam tu lah. Jadi kemudian bila sampai pula, saya sampai sehari awal dan esoknya pula mak saya dengan wife saya sampai. Saya dah kahwin saya kena maklumkan. Kalau ada yang berhasrat tu kena beritahu awal lah. Jadi mak saya dengan isteri saya sampai. Apabila sampai dekat hotel, saya tak sampai lagi kat hotel, tapi mak saya dengan wife saya nampak ada fresh mart dekat depan tu. Dia kata, jom mak kita pergi tengok nak. Jadi dengan mak saya pun pergi. Bila pergi dekat fresh mart tu, dalam perjalanan tu sampai dekat zebra crossing tu, dia nampak ada kereta nak sampai. Nampak kereta nak sampai, mak saya dengan isteri saya dia berdiri. Ni dia orang cerita balik dia berdiri tu kan, dia tunggu kereta tu lepas. Kereta tu berhenti. Lepas tu satu-satu kereta berhenti. Dia cakap, kenapa kereta tu berhenti? Dia kata, kereta tu tunggu apa kan? Jadi mak saya dengan wife saya tak biasa kan, culture kan, apa sah? Dan dia pula kat dalam kereta tu bukan kata tak ada, dia tak tunjuk dia nak cepat ke, dia duduk macam tu kan. Dia tengok mak saya dengan wife.
Macam tak ada apa-apa, tengok sejuk. Macam seolah dia berhenti nak tengok pemandangan, tengok mak saya, tengok. Lepas tu isteri saya kata, mak dia suruh melintas kot, kata. Jadi dia melintas slow tau, macam hati-hati takut dia macam agak-agak macam tu kan, dia rasa macam tu kan. Tak, akhirnya melintas, barulah kereta tu jalan dan tak ada siapa pun. Begitu juga Haji Surani, Singaporean yang dah lama duduk sana, dia bawa saya naik kereta. Kan dia di Australia pun sama macam kita lah, drive belah kanan sama. Dia kata, Ustaz tengok Ustaz, saya overtake tau kereta ni. Dia overtake tiba-tiba. Expectation kita apa akan berlaku? Dia akan horn kan, dia overtake kan, perempuan tu break, lepas tu dia bagi signal kanan, tak ada horn, tak ada apa. Saya kata sebiji macam Malaysia, saya kata. Saya kata tak, yang ni apa kita nak panggil? Yang ni apa kita nak panggil? Yang tadi kan, apa kita nak panggil? Di Jepun, Abang Abius cerita, dia pergi penggambaran drama JKKK di Jepun. Masa dia berbincang lah tentang ni, dia kata waktu dia pergi syuting, dia pergi dekat, cantik rumah ni, tempat nak syuting tu dekat laman rumah Jepun ni, bersih. Lepas tu dia terasa dah tengah syuting, dan 2-3 shot dia dah ambil, dia terasa nak buang air. Dia kata toilet mana? Dia kata masuk dalam. Bila masuk dalam, dia buka kan pintu sliding Jepun tu, buka, tutup, masuk dalam. Rupanya dekat dapur ada 5-6 orang tengah potong sayur, racik sayur ni. Makna tuan rumah tu diam, sebab tak nak bising kacau orang luar tengah syuting. Dia tak tahu pun ada orang dalam rumah tu. Macam tu sekali lah. Kemudian dia ada satu sesi meeting dengan grup management production dekat sana. Kemudian tengah meeting tu, lepas tu break. Bila break tu dia makan coklat ke, dia makan apa, dia makan, lepas tu mana je nak buang, dia cari bakul sampah. Bos yang chair meeting tu macam ni datang lah, nak ambil ni pembungkus ni, bungkus sampah ni. Dia kata kalau you bagi sampah tu ke air, tu satu penghormatan, dia kata. Dan dia buka bag dia, briefcase dia, memang ada satu tempat khas untuk simpan sampah-sampah ni, memang ada. Dia orang, kalau kita perasan kan, yang macam kita tempat sharpener, yang kalau kita bila sharp, lepas tu kita boleh tutup, lepas tu ada kita letak pen, tak pensel kan, macam tu lah lebih kurang saiznya dalam beg. Dia orang kat luar, dia isap okok, dia buang dalam tu, isap okok, buang rabut dalam tu, dah habis, pap masuk, dia tutup, simpan dalam briefcase balik. Itu dia orang macam kita lah. Kita kan isap okok, kita berdiri dekat tepi pasu bunga, dan bila supaya dah sudah, senang kita tertonyoh dalam pasu tu, penuh lah potong rokok kat sana kan. Macam tu lah, tak? Ini sebenarnya integriti, dan ini juga sebenarnya berkaitan dengan adab dan akhlak. Tu sebabnya kita tengok dalam hidup kita ni, sebenarnya sikap kita terhadap apa yang kita ada, termasuklah sikap kita terhadap pekerjaan. Manusia jadi tak appreciate. Tu sebabnya kalau tanya Imam Al-Ghazali, kepada yang non-Muslim pun boleh ambil. Imam Al-Ghazali ni, dia scholars ni, dia bagi tahu tentang cara kita appreciate macam mana, cara kita bersyukur macam mana. Pertama, dengan mulut kita sebut, Alhamdulillah aku ada kerja. Satu. Kedua, hati kita sedar Tuhan yang bagi kita kerja. Bukan sebab kata aku dapat kerja ni sebab aku yang paling baik lah, dan aku sangat berusaha, dan aku sangat bersungguh-sungguh, tu sebab aku dapat kerja ni. Tak. Ada orang lagi kuat kerja kat luar sana, tapi dia tak dapat peluang sebab rezeki dia tak ada sebenarnya, kan? Aku naik pangkat sebab ni, habis orang lain tak kerja kuat ke? Kerja kuat juga, cuma mungkinlah ada kelemahan-kelemahan tertentu yang tak, orang kata yang orang yang dapat ni mungkin kelemahannya berjaya dikurangkan untuk dizahirkan, tapi orang lain tu asyik ternampak kat dia, tak buat salah tapi tu lah buat nampak masalah tu, kenapa lah aku ni, kan, yang menyebabkan dia susah nak, mungkin juga. Tapi ada juga tu memang bangsa memang pemalas, komplain je, memang ada, dan dia memang tak puas hati pada dulu. Kau jangan risaulah, memang aku kalau bab ni pangkat memang bukan aku lah, dia dah cakap dah confirm, memang bos takkan pilih aku, melainkan bos bertukar, dia kata. Dia tak tahu bos tukar macam tu kan, bos nampak kelemahan dia juga, dia tak tahu tu, contohlah. Jadi saya tak cakap sini lah sebab saya difahamkan SIC, okey, ini tempat lain. Jadi
Makna kata sikap ni kadang-kadang kan kita cakap sebab rezeki orang lain. Habis dia cakap kenapa aku ni kadang-kadang kita cakap kenapa hidup dia susah. Itulah sebab dia tak buat macam aku. Aku ni kerja sungguh, aku ni berusaha kuat. Tak. Sebenarnya ada orang lagi susah hidup. Kerja lagi teruk daripada kita. Tapi Tuhan belum izin dia senang macam kita. Itu yang pertama dengan mulut, kedua dengan hati. Yang ketiga tindak tanduk kita, perangai kita biarlah melambangkan kita syukur. Kerja elok-elok. Kerja betul-betul. Jangan langgar amanah yang dah ditetapkan. The do and the don'ts kena jaga. Dan begitu juga yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Mana jangan sampai kita kena buang kerja. Jangan sampai kita hilang kerja. Jangan sampai merit kita menyebabkan kita tak achieve target dan menyebabkan kita tak layak untuk terus berada di dalam organisasi kita. Yang tu kita kena faham. Itu sebabnya bahagia tu apa? Bahagia tu apa? Bahagia saya kata tadi, sikap kita tak ada apa yang kita ada. Manusia jadi tak bahagia tiga sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Itu sebab dia sanggup ambil rasuah. Ada orang tu, dia sanggup dia terima duit luar, sanggup guna waktu kerja untuk buat benda yang tak ada mengena dengan kerja hakiki dia. Sanggup. Ada orang tu bila gaji dia dah tak cukup, bila dia dah berhutang sana, dia berhutang sini. Itu sebabnya sekarang ni dekat bahagian HR dia kena tapih dah. Kena check kirakan komitmen bulanan staff tu berapa, sebab dia akan efek kerja dia. Saya ada staff saya dulu, waktu saya bekerja dulu, ada seorang staff saya bailiff, dia kalau ikutkan overtime dia semua saya bagi, banyaklah overtime, ada kerja part time apa semua yang kita bagi, kerja jaga dewan, kerja government lah yang dia boleh buat, dan sebulan dia boleh dapat lah 4-5 ribu. Bayangkan disebabkan oleh hutang kredit kad, hutang kereta, hutang itu, hutang ini, gemar buat hutang. Tolak. Sebelumlah ada dasar bahagian HR kena kirakan komitmen dia dulu baru boleh benarkan sokong untuk loan. Balance bayangkan tinggal RM80 dia untuk belanja. Memang tak cukup. So bila tak cukup, apa berlaku? Dia takkan bekerja dengan bersungguh untuk kerja ni sebab dia akan fikir macam mana nak tambah duit dia. Jadi memang itulah yang berlaku. Apa yang berlaku? Selepas waktu pejabat, dia buat Grab. Ni sebelum PKP lah. Malam pula sambil-sambil tu dia dengan adik dia buka pula gerai burger sampai pukul 1-2 pagi. Dan kemudian dekat pejabat macam mana? Macam tu lah muka dia. Waktu pukul 1 ke 2 orang makan, dia tak makan, dia tidur tertangkup dekat meja. Makna kata ada kesan ada kesan pada kerja dia. Itu sebabnya start daripada tu lah saya tengok banyak dan banyak dah organisasi-organisasi dia kira dulu komitmen sebelum dia nak support untuk sokong dia untuk buat loan dan sebagainya. Itu pertama. Sibuk tengok apa yang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok bini orang lawa, dia terlupa tengok bini dia sendiri. Dia kata bini dia tak lawa, dia kata sebab dah hari-hari tengok, dia rasa tak lawa. Bini orang yang jarang-jarang tengok tu dia rasa lawa sangat. Ya, memanglah dia memahami dia apa, sebab kau jarang-jarang jumpa dia, kau tak serumah dengan dia lagi. Perbandingan tak sama kan. Perbandingan dengan isteri orang yang nampak kat pejabat pakai cantik lawa, memang melawa kerja dia, dengan isteri kita kat rumah yang tak perlu berlawa-lawaan dengan baju binatang dan rambut kembang contoh. Memanglah tak sama kan. Tak usahlah orang perempuan, kita tahu dah kan, dah sehari suntuk sampai kat rumah macam ni ada balin tudung. Dia katakan lega habis. Memang tak sama, betul tak? Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada. Tu berapa ramai orang lelaki menyesal bila dia dah kahwin lagi satu lagi ke apa, dia menyesal. Contoh. Tapi mana yang bahagialah kan. Tak pernah tak, sedangkan berkahwin seorang pun saya tak pernah lagi dengar orang rasa macam seronok sangat. Tak pernah lagi. Macam kita tanya kan, macam mana kereta okey beli, kita tanya kereta okey, baik weh, bawa sedap ni. Macam mana yang kahwin, macam mana okey kahwin, boleh lah tak ada jawab. So ya Allah seronok, kenapa aku tak kahwin daripada dulu. Tak pernah orang cakap macam tu lagi setakat ni lah. Makin lama mungkin tanya macam mana keluarga okey, boleh, alhamdulillah, anak mana settle lah. Macam tu, so far so good. Itulah paling so far so good. Ya, ni cerita betul. Tapi bersyukur dengan apa yang ada. Yang kedua, manusia jadi tak bahagia sebab
sibuk membandingkan melihat orang yang lebih tinggi daripada dia. Tu lupa tengok orang yang lagi susah daripada dia. Nampak tak? Dan begitu juga yang ketiga, orang yang selalu menyatakan apa yang dia capai hari ini adalah hasil usaha dia sepenuhnya. Tak, sebenarnya dengan izin Tuhan. Contoh kan kita pergi kerja, kadang-kadang kita pun tak sangka, tahniahlah kau naik pangkat. Ya ke? Kita pun tak sangka. Nampak tak? Itu antaranya. Tapi dalam bab integriti tak ada kompromi. Dan saya nak pesan, jangan sekali-kali mengharapkan pengiktirafan manusia. Ini pesan saya. Bila mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tapi biarlah Tuhan yang balas segala kebaikan kita, maka kita akan sabar. Tak kisahlah, tak naik pangkat pun tak apa. Dia macam hidup kita ni macam orang main damula. Ada orang baling-baling tangga, naik tangga, rezeki dia. Ada orang baling-baling ular, baru naik ular, tunggu balik. Nenek ular baliklah, penatnya. Yang seorang tu pula ular tidak, tangga pun tidak. Masalah dia dekat 98. 99 undur balik, 99 undur balik, tak habis-habis. Apa kaitannya dengan kerja kita? Orang yang tangga-tangga dia mudah naik pangkat. Jangan kita sakit hati, itu rezeki dia. Kita tak faham tau, kita hanya tahu petikai. Kenapa dia boleh naik? Kerja sama, ponteng sama. Contoh kita mau ponteng sama, kita tak puas hati kan? Tapi bayangkan kalau kita yang dapat naik pangkat, orang petikaikan, apa kita rasa? Kita akan rasa tak happy. Orang lelaki lain, orang lelaki ni dia sound direct ya. Macam mana kau boleh naik? Macam mana kau boleh naik pangkat? Engkau kerja dengan aku sama, ponteng sama, macam mana boleh naik? Maka mulalah orang perempuan, orang lelaki tu pun jawab, tak adalah, aku biasa ni setakat ni kalau kerja aku buat semua settle. Walaupun aku ponteng dengan kau, mana yang bos suruh buat, aku buat. Yalah, aku tanya je. Lelaki macam tu, dia tu terang. Orang perempuan tak. Orang perempuan siap puji lagi kat depan. Tahniahlah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk ke semua geng-geng ni, gosip. Dia terlupa, termasuk pula budak yang naik pangkat tu dalam tu sekali. Dia punya marah sampai termasuk budak tu dalam tu. Mengarau budak tu membaca mesej dalam tu. Janganlah, cukup-cukup lah kan. Tak, tu cerita dia. Kadang-kadang ada je kita nak pertikaikan. Hidup macam itulah, nak puasa. Puasa nak raya, dia kan pertikai. Kenapa Malaysia raya Selasa? Indon Brunei hari Senin. Apa lain ke bulan ni dia tengok? Oh, marah. Sekali umur hari Senin, marah juga. Kenapa hari Senin kelang kabut? Itulah tak sebab prepare lah. Saya beli lomang kat Jalan Lembu kat Somban tu. Wah, ramai orang beli lomang. Entahlah, tak tahu tu dah mana lomang mana buluh dah. Dek ramai orang. Tak, manusia ni memang mempertikaikan. Tapi cuba kita belajar bersyukur. Kita tak naik pangkat pun okey. Nanti saya akan share di penghujung rancangan nanti. Saya akan sharekan apakah 7 tanda rezeki kita diberkati. Untuk itu, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Oh, macam dalam TV. Tentukan. Tak. Tapi itu dia. Kadang-kadang bab integriti ni, isu dia, apa dia? Pertamanya kita kena ingat nak berjaya dalam hidup ni 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita duduk dekat SIC. Silap-silap ini bukan company yang pertama kita kerja. Dah company kelima, ada yang pernah kerja basuh pinggan dekat kilang pun ada. Itu saya lah tu. Basuh pinggan dekat kilang tu. Bila saya belajar di universiti dulu, bila waktu cuti semester saya memang kerja-kerja part time lah. Basuh pinggan. Saya pernah kerja jual kuih. Pernah tolong dekat kedai bake house. Dulu bake house dekat Subang ni pun ada. Dekat Subang Jaya, dekat apa nama? Subang Parade. Sekarang dah tak ada dah, bake house tu dah tak ada. Saya masa tu saya buat dekat ni, saya jadi bakers tu. Masa tu dekat Seremban Parade masa tu. Sekarang dah jadi Seremban Prima. Dah tak ada dah. Sekarang ni yang ada pun dari France yang ada sekarang kan. Dah tak ada dah bake house tu. Jadi saya kerja tu. Buatlah. Masing-masing tak sebut pun kerja part time. Cakap lah nak kerja selama ni, belajar pun dah tak nak belajar lagi dah sebab nak tolong keluarga. Sebab kalau tidak tak dapat kerja kalau kerja sementara. Kan sorok ke sijil semua. Bagi SPM je. Nampak macam bodoh sangat macam tu.
Jadi masa kerja yang paling best kerja kilang lah. Kerja kilang operator pengeluaran tu kita jadi tukang basuh pinggan kat kantin. Yang operator kilang ni lempar pinggan jam tu lempar tray. Terasa kita. Macam ni lah rasanya kalau kita tak belajar. Saya kata tu kan. Macam tu lah rasa kan. Jadi makna faham lah. Jadi makna kata dekat situ proses dia panjang. Macam-macam proses. Saya pernah jadi cikgu tadi kan. Macam dia pernah jadi cikgu. Kemudian saya sambung belajar diploma in public admin di UiTM di London, lalu Gajah Melaka. Lendu. Kemudian saya sambung degree di Shah Alam. Jadi alhamdulillah, sebenarnya tak sangka ni prosesnya panjang. Nak sampai sini pun prosesnya panjang. Malam hari tu saya malam tu dekat mana? Dekat Air Molek, pagi petang malam Air Molek Melaka. Habis Air Molek saya ceramah dekat, saya terus pergi ke Terengganu, di Kuala Terengganu. Kuala nerus kat camp, petang tu dekat Terengganu, malam tu dekat Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Habis Kuala Terengganu malam tu shoot pukul 2 pagi sampai dekat Kuantan Pahang, ceramah untuk pejabat daerah dan tanah Kuantan. Ceramah kat sana rupanya salah tempat, pergi kat sebelah pula. Rupanya dia pejabat kat situ tapi ceramah tempat lain. Kemudian ceramah pula dekat Hospital Tunku Ampuan Ahzan di sana untuk staff tu. Integriti juga. Kemudian malam tu ceramah lagi di Kuantan, dari Kuantan balik sampailah di Seremban ada kuliah subuh, tak tidur sangat terus kuliah subuh. Lepas kuliah subuh saya ceramah pagi tu dekat Sekolah Menengah Nilai bersama dengan Ajak Syiro. Sekejap kemudian adalah masa gap dalam 4-5 jam tu bolehlah beli jiwa isteri. Bila minum-minum jap kan, abang ni sibuk sangat, proses panjang. Habis tu malam tu kat Putrajaya, malam semalam lah kat Putrajaya, pagi semalam di Perlis, petang semalam jam. Tahulah hari Ahad kan, Sabtu Ahad sekarang kan musim mengawan, kuning kahwin ni banyak. Jadi habis malam tadi pukul 9 pesta combo, malam tadi tidur di Perak, so pagi ni terus sampai di bumi Alam Shah ni. Yalah, tahulah saja je sebut Alam Shah, tahulah Shah Alam. Hari kat sini. Kan habis ni kan ada lagi tak? Ada petang ni di Putrajaya. Tak tahulah masa bila tu yang sebabnya kita nak appreciate balik kan, terus masuk bilik, jangan terus masuk bilik sendiri, masuk bilik anak. Tengok anak. Ya Allah, masa bila lah budak-budak ni besar. Tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar, tidur penuh belakang katil tu, la ilallah, mana pula aku nak tidur ni kan, itu semua. Tapi kita kena belajar bersyukur kan. Kalau badan dia besar, isteri kita besar, syukur, sebab tu tanda dia cukup makan. Mana dia bahagialah. Lagi dia marah, lagi dia makan, lagi dia marah, lagi dia makan. Dia terasa hati pun dia makan juga. Dia makan aja dengan tu bertahap. Tapi proses dia panjang. Tapi proses itulah yang akan menjadikan kita akan share segala-gala pengalaman kita dengan orang. Itu sebabnya ada satu pepatah Jawa menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Kan? Keindahan satu kejayaan itu bukannya pencapaiannya, tapi perjalanannya. Itu sebab seorang ibu dia marah, seorang ibu di Shah Alam yang bekerja di SIC. Anak-anak dia ingat Sepang International Circuit. Rupanya kan Selangor tak incorporated. Rupanya lah cakap pemaju rupanya. Saya tahu tu, tengok tadi rumah tu, tapi cantik rumah kat bawah tu kan, cantik. Dia punya model tu cantik. Saya suka design dia, yang tingkap dia panjang sampai ke atas tu, suka bersambung. Lupa dah. Tapi betul sekarang ni tu dia. Kalau kita tengok semuanya proses yang panjang, makan masa. Bukannya tiba-tiba kita ada apa yang kita ada hari ni. Bila kita marah anak kita cakap apa? Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak payah berapa lama? Dan ayat yang paling popular sekali, zaman mama dulu tak habis zaman dia. Nampak tak? Sebab dia nak menggambarkan proses yang dilalui. Nampak tak? Itu sebenarnya proses tu lah yang tak ada. Anak-anak kita, ada lagi tak rasanya anak-anak kita yang boleh tegur orang tua, pakcik sihat ke? Pakcik tak sihat dah, pakcik dah makan ubat belum? Kita takkan jumpa dah budak-budak macam tu. Itu isunya dari segi adab kan? Adab dan akhlak paling penting. Macam kita datang kerja, adab ni macam mana? Adab kena datang awal lah. Jangan bagi alasan kenapa bulan puasa boleh sampai awal. Sebab tak makan. Sebab apa? Kenapa kita boleh datang awal?
pada satu ketika, tapi kita menyalahkan dalam banyak keadaan. Adakah kita fikir kita boleh bagi alasan? Tak kan? Kita kena tahu masa ni adalah sangat penting. Dia ada 4 jenis pekerja tau dalam pejabat ni. Pertama, administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Dan untuk hole in one 5.00 tu, dia memerlukan satu ikhtiar. Iaitu beberapa minit sebelum dia kena mesti berada pada mesin punch card tu. Dan kadang-kadang dia orang yang pertama setiap hari. Dan dia boleh sound orang lain tu. Beratur Beratur. Sebab dia yang paling awal. Ini saya tak cakap sesiapa ni. Contoh, saya agak engak lah. Dan bila saya cakap kat semua pejabat, mesti ada dia dah nak tunjuk. Tak. Saya memang tahu punya setiap tempat. Macam tu lah. Dan orang yang macam ni, yang administrator ni, meja dia kemas, dia tak suka tangguh kerja, dia akan siapkan cepat, dia tak suka simpan-simpan kerja. Yang penting meja dia clear, sini frame, sini apa, dia punya ni, drawer pertama apa, drawer kedua dia punya lunch box dia, kemudian yang ketiga tu ada kunci kereta, semua kat situ. Siapa usik dia tahu, siapa usik frame aku tadi? Dia tahu. Dia tahu siapa usik barang dia kat meja tu dah tu. Ada orang usik barang aku tadi? Tak ada. Kan? Itu kategori pertama, nama dia administrator. Kategori kedua, nama dia performers. Sangat perform kerja dan bos sangat sayang dia. Dan dia jenis kerja deadline. Dia datang mungkin lewat sikit, tapi balik lambat betul. Meja dia bersepah. Bawah meja pun ada file lagi. Mana file aku bagi kat kau tu kat kaki tu. Dia tahu yang mana. Dia ni sangat workaholic betul. Memang kerja memang gila bab satu. Memang tak boleh cakap lah. Gila babi lah, aku tak faham. Orang cakap gila bab satu, tak faham pula. Bab satu apa tu? Aku ni cubalah menyucikan ayat yang aku pakai hari ni. Kan? Teringat Datuk Ismail Kamus tanya soalan, kenapa anak babi jalan menunduk? Sebab dia malu mak ayah dia babi. Wahal dia pun babi juga kan. Okey, tak apa. Tu yang kedua. Kategori ketiga, nama dia entrepreneurs, usahawan. Niaga je kerja kat pejabat. Ada? Okey guys, tak beli tak apa, tengok je dulu. Ada? Dan atas meja dia pamphlet banyak, flyer, ada macam-macam benda dia buatnya. Online, Zap, kejap-kejap, Serup dia buat grup usahawan. Ada macam tu. Dan kategori yang paling best sekali, kategori yang keempat, nama dia followers. Ikut orang je. Kau pergi tak Camas Samsul Debat esok? Pergi sesama tau. Kalau tak pergi, tak pergi sesama. Jangankan aku tak pergi, tiba-tiba kau pergi. Mampu aku nak jawab seorang-seorang sesama tau. Contoh, kalau kita pernah tak pergi kursus yang jenis yang 3 hari punya kursus, pernah tak pergi? Pernah tak? Biasanya kursus hari ketiga habis pukul apa? Dalam 12 dalam tengah hari lah kan. Soalannya, kau balik office balik tak? Sama-sama jangan balik office tau sesama Kita cakap lah dengan bos, tak sempat. Cakap je tak sempat, okey? Kau jangan tahu ni kita orang balik ni kan, tiba-tiba kau pergi mati kita orang kan, kau jangan. Dia kena sesama. Kena memfollow. Sedangkan kalau dekat, kena balik pejabat. Balik walaupun sekejap, kena buat mana yang sempat. Cover mana yang boleh sebenarnya. Satu lagi ada orang tanya saya, Ustaz, kalau lah dalam waktu kerja kita nak salat sunat duha, boleh tak? Boleh. Tapi ada 2 hukum tu. Satu hukum umum, satu hukum warak. Hukum umum ni general lah. Minta izin dengan bos. Bos, kalau saya nak ambil masa untuk solat sunat duha, boleh? Berapa lama you ambil? Tak ada lama sangat, dalam sejam je. Kau solat sunat duha ke, tak kau menghabiskan waktu duha? Kan? Dia wirid lama, zikir panjang dan sebagainya. Tak ada, biasanya 5 minit. Dan bos akan beritahu, boleh lah, tapi kalau dalam hari yang ada urgent matters, janganlah apa. Sebab solat sunat tu hanya sunat saja, bukan wajib. Ni bila bos tak bagi, kafir bos ni. Jangan macam tu. Kenapa kita minta dengan dia? Sebab bukan hak kita. Itu hak bos. Bila bos kata boleh, tapi tengok hari. Kalau time kerja banyak, you utamakan kerja dulu. Sebab wajib. Itu kerja tu amanah.
kan? Dan kemudiannya kalau ikut hukum warak, boleh berapa minit pergi? 5 minit, balik lewat 5 minit. Itu hukum warak. Kalau betul-betul nak memastikan halal rezeki kita, baliklah lewat sikit. Ni duha apa tu, meraung doa. 20 minit baru balik, pejabat balik. Mata bengkak-bengkak menangis. Asal duha je menangis. Duha meraung kan. Jaga, jangan main-main. Persoalan nak ditanya. Saya tengok saya berbual dengan Ustaz Haji Nur Azami alias dulu Timbalan Mufti Negeri Sembilan, sekarang ni Imam Besar Masjid Besi Putrajaya. Dia cakap kat saya, persoalan yang patut kita tanya, bagaimana nak halalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan. Tu sebenarnya persoalan dia. Dia terpasan. Tu belum cerita lagi hari Sabtu ada banyak kerja. Sabtu kerja tak you all? Tak kan? Hari Sabtu ada banyak kerja, bawa anak pergi pejabat. Okey, duduk student diam, nak ambil A4 paper seorang satu. Ambil A4 paper seorang satu. Ambil pen. Semua pen pejabat, semua kertas pejabat. Tak amanah. Kalau benda-benda kecil macam tu tak boleh jaga, benda besar lagi tak boleh jaga. Kalau nak, bawa daripada rumah. Itu cerita benda yang simple je. Kadang-kadang yang kita tak perasan. Ini cerita amanah. Semua agama, bukan kata agama Islam, semua agama mengajar tentang kena jaga ni amanah ni. Penting. Tu pertama tadi saya kata proses panjang. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Komitmen datang kerja, tak boleh hari ni datang, besok demam. Yang paling best sekali, kebanyakan orang yang paling masalah dalam bab kehadiran ni adalah mereka yang Gen X, Gen Y. Golongan yang muda-muda yang 30 tahun ke atas, dia paling banyak penyakit dengan MC-nya. Jab MC. Macam-macam, mata tiba-tiba kabur. Buah pinggang beralih. Telinga. Wah, elah tak. Gen Y betul. Tak, yang orang-orang lama kurang tau. Orang-orang lama kurang MC ni. Tapi saya dah chat dah, kat SIC tak ada, ni tempat lain. Lepas tu belum cerita yang seorang tu pula kejap-kejap meninggal. Saudara mara dia meninggal, jiran meninggal. Kalau kita susun balik salah silah keluarga dia memang tragis, sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal. Kau ingat bos kau tak boleh perasan ke pattern kau tu? Bawa file tinggi-tinggi, jumpa bos. Yang ni bos ni macam mana bos? Okey. Bawah sekali tu borang cuti tu. Pandai semua tahu dah. Komitmen kena ada. Yang ketiga, kena ada fokus. Pada bekerja fokus. Ini tak, bawa buat kerja sikit. Dia dah reply. Akum. Budak sekarang kan. Akum. Muslim. Apa khabar? Apa khabar? What apa tu? Dah kendung. Dah makan belum? Dah kan. What apa tu? Dengar ceramah. Sub SP, sub ceramah. Siapa ceramah? Semsul debat nama aku pun ringkas kan. Dia punya tu kan, kadang-kadang cek balik, terlampau banyak masa habis untuk media sosial sebenarnya, bukan MSN pun. Dah sibuk dah petang ni pasal malaman dia. Kadang sampai dekat pejabat, dia tak tahu buat kerja tu, membincangkan dulu episod drama malam tadi. Aku geram betul dengan Mak Leha tu lah. Ilaha illallah. Kau tak kesian betul lah, ya Allah. Tapi aku suka kan tengok Pia Azman tu kan. 7 hari mencintaiku 3 kan. Lepas tu ya aku geram tu tengok watak tu apa, suamiku seorang pendosa macam tu lah kan. Saya tak dikenang, dendam seorang isteri. Saya tahu tajuk je. Saya tak ni, saya tahu tajuk je kan. Itu adalah saya tengah isi minyak, ada orang tegur, pelakon kan. Saya kata bukan. Ya, pakai mask pun kita kenal lah. Dia marahnya aku. Saya buka mask. Okey, saya siapa? Aaron Aziz? Bukan. Saya kata bukan. Tapi saya puas mungkin belah sini ke belah sini. Belah ada mana je kan. Saya berlakon drama pun adalah 1-2 line dia skrip dia. Lepas tu dah balik. Benda tengok pun tidak drama tu kan. Kadang orang saja jemput kan, tolong ustaz boleh lah berlakon juga.
Cuma itu watak yang dalam Munafik 2 tu saya tolak lah, watak tak sesuai. Masa Samsul Yusof offer saya berlakon tu saya tolak, watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2? Munafik 2 yang Ustaz Adam kena kacau tu kan. Dia tawarkan watak hantu celah buluh tu. Tak adalah, mana aja, tak ada. Marah Samsul Yusof dengan aku kan, tak adalah. Kawan, sahabat. Saya dengan Samsul Yusof, dengan Samsul Rau. Sepatutnya, kan yang program 2 Syamsul yang macam tadi kan, sepatutnya 3 Samsul, tapi Samsul Yusof tak dapat. Masa tu dia tengah nak siapkan Munafik 2 tu lah. Tapi dia member yang baik lah. Tak adalah. Tapi itulah dia. Kan, fokus. Jangan buat benda lain. Waktu kerja betul. Bukan tak boleh buat benda lain langsung. Sampaikan tak boleh makan, tak boleh minum, boleh. Tapi berpada lah. Ni tak. Ni dia pergi bincangkan episod drama malam tadi. Tolong tension. Okey. Nak minum kat mana ni? Pukul 9 dia dah minum. 9 pergi minum dengan halaqah yang sama setiap hari. Dan ketua kumpulannya bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Kamu nak makan ni, kau ikut aja lah. Tahulah nak buat bagaimana kan. Lepas tu balik sampai pejabat pukul 10 lebih baru sampai. 10 lebih jumpa pula orang kampung dekat main entrance. Lah kau kerja sini ke? Je lah minum. Aku belum minum. Mengada lah kau. Jom lah kejap. Tarik minum lagi. Dan kemudian pukul 12 sampai kat pejabat. Aduh anak tak ada siapa nak jemput lah. Nanti kan jam. Keluar dulu kau cover aku tau. Keluar dah pukul 12 lebih. Belum ke 1 lagi. Pukul 2 tak balik lagi. 2.30 baru sampai. Tension lah. Jam teruk. Orang tanya pun tidak. Sebabkan tension petang ni nak minum kat mana? Pagi tadi kan nak minum. Tak apalah, kita beli bungkus je. Keluar bungkus. Pukul 3 keluar. 3.45 baru sampai pejabat. Baru nak buka file, baru siap komputer. Dia tengok jam. Weh, kenapa? Sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Sekarang kerja tak rasa, tiba-tiba dah pukul 4. Memang kau tak rasa sebab kau memang tak kerja masalahnya. Kan? Itu cerita dia. Dan lepas tu kita boleh tanya tentang keberkatan rezeki kita. Bayangkan tu. Fokus. Kemudian apa? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin kena jaga. Terutamanya melibatkan duit. Tolonglah jaga. Melibatkan duit, klaim dan sebagainya. Jangan tipu. Tolonglah. Walau 1 sen, aduh jangan. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai alamat rumah saya, dia kata. Saya kata lain macam soalan ni, saya kata isunya bukan alamat tu, tapi masalah orang yang tinggal kat alamat tu. Kenapa pula dia marah saya? Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Rezeki ni sama macam yang kita nak, tak semestinya. Kadang rezeki tu Tuhan bagi yang kita tak nampak ni. Contohnya apa tau? Pagi ni rezeki dapat tengok Samsul debat dekat-dekat. Betul rezeki, siapa sangka. Walaupun ramai mengumpat tadi, saya maafkan. Tengok aku tak dengar, aku berbisik pun aku dengar tau. Tinggi weh, dia kata. Tengok besar gelak, nampak. Dalam TV tak ada tinggi sangat, dia kata. TV tu kalau letak atas sikit. Buka emas, kena tengok ayat dia. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar. Itu semua lah tu, ayat yang biasa. Tak, itu rezeki sebenarnya. Nampak rezeki. Lepas tu dengar ceramah kan, ada rezeki apa tau malam tadi. Berapa ramai orang yang tertidur tengok TV, tengok movie, tengok apa, terlelap, tak sempat minta panjang umur. Tapi pagi tadi Tuhan bagi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun kecewa pagi tadi. Aduh, kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Alah, hidup lagi. Aduh, tak ada. Tak ada pun. Itu pun rezeki. Lagi satu lagi makan juga tengok. Heran nak tengok. Ada seorang member kita ni, makannya teruk betul. Melantak memang teruk betul. Bertambah-tambah makan. Mana kau simpan ni? Kita tengok kan. Yang seorang makan tak boleh. Kan dia dah biasa makan sikit. Itu rezeki namanya. Ada orang tak boleh makan seafood. Dia segala bapak seafood mana boleh makan.
Dan kerang, dugong semua dia makan. Betul tak? Ada orang tu tengok orang perempuan ni, tengok, tanya dia orang, tak makan kambing. Betul tak? Ada orang tak makan kambing kan sini? Ada tak? Ada ke tidak? Kau tu masalah kau. Bila aku tanya koma. Darah tak sampai ke otak, oksigen tak ada. Nak tanya tu, ada tak yang tak makan kambing sini? Mana tak makan kambing? Enggak kan? Tengok, tu satu nikmat Allah Ta'ala tarik. Nampak? Ada satu tu, rendang itik pun tak makan. Sedap rendang itik. Ada orang, sebab dia membayangkan paruh itik tu berseruh. Dia sebenarnya rendang itik tu masak sedap-sedap, pak bagi dia makan. Ni ayam yang makan yang. Dia dah habis pokok cakap, tu itik. Macam tu. Macam saya kahwin dulu. Kan? Gulai lemak cili api kebau. Kalau beritahu, kebau tak akan. Senyap dah habis, licin lauk tu pun cakap. Tadi tu gulai lemak kebau. Dia ingat lembu. Sedap tak? Sedap tak? Kau dah telan. Tak, itu semua rezeki. Apa lagi rezeki apa? Rezeki dapat suami romantik. Rezeki. Sebab jaga amanah kita, tempat kerja, jaga. Saya dulu kan ada satu benda, saya share satu perkara. Saya jadi pengarah undang kan, jadi pengarah undang. Jangan risaulah bila buka jawatan kosong kan, semua mengaku saudara. Terjadi dekat advisor kan, mulalah. Contohlah buka jawatan kosong kat sini, tahu je dia kita kerja sini. Selama ni tak pernah kontak kita pun. Betul tak? Tolonglah, takkan tak boleh tolong. Sekarang ni zaman sekarang kalau tak ada kabel susah, siapa cakap? Tak semestinya. Kalau dah rezeki, rezekilah. Lagi satu lagi, terlampau pakai kabel susah. Sudahnya orang yang bodoh ni berdapat kerja, menyusahkan lagi company lagi ada sebenarnya. Minta maaf cakap. Saya dulu yang bestnya jawatan kosong buka, jawatan penguatkuasa, enforcement. Jadi yang bagus dia bukan terus minta dengan saya, dia pakai mak saya. Tu yang tak tahan tu. Adalah mak saudara ni cakap dengan mak saya, tolonglah cakap dengan anak. Ni makcik kau ni minta ni cucu minta ni. Aduh, saya kenal dia kira pangkat anak saudara lah dengan saya. Saya cakap, macam mana mak? Takkan nak kerja sekali satu department pula? Mak tak tahu dah, mak sampai kan dia. Pandai kau lah, mak cakap. Jadi saya pun macam ni, tak apalah. Saya punya kerja dulu, masa saya kerja, saya bincang dengan bos saya, jawatan kerani ke, pembantu takbir ke, jawatan penolong pegawai ke, accountant ke, pengarah ke, semua kena lagi dekat stadium. Kita wajib, sebab yang layak ramai, terlalu ramai yang layak, kita tak nak hampakan dia, kita suruh dia fitness lagi. Sebab isu tadi lah, MC ramai yang mau baru kerja dah, MC kerja dah tak sihat, so kita suruh dia lagi. Jadi kita pilih siapa masa terpantas, maknanya dia fit lah. Lepas tu siap ambulans dah kat tepi tu. Ambulans tu dah siap buka pintu tu. Yang seorang tu lari, orang pertama, orang kedua dia sendiri masuk dalam hantar hospital dah. Dia sendiri minta hantar ke hospital. Sebab oksigen dia tak cukup. Bayangkan tu. Dan bila buat apa ni, kita buat tapisan tu kan, dia lepas fitness. Lepas tu ujian bertulis pun dia lepas pula dia. Akhirnya masuk temu duga. Ingat tak saya sebut tadi tentang Lord Denning kata, justice is not only be done but must be seen to be done. So sebab itu dengan Azrin staf macam ni lah, dia duduk tepi ni kan, dia duduk kat luar jaga yang budak-budak nak interview tu dekat meja luar. Azrin, sekejap Azrin, nanti Kang, kalau nama calon yang ni, sebelum nak panggil dia masuk, bagi tahu dulu dekat dalam bilik temuduga ni tau. Okey. So calon pertama, calon kedua, sampai calon yang berapa entah, dia kata, okey tuan, yang tadi tu yang tuan cakap tu, lepas ni dia, saya pun cakap dengan lagi 3 panel, ada 2 pengarah, seorang lagi SU. Saya cakap, tuan-tuan semua, saya nak beritahu calon yang lepas ni adalah anak buah saya, jadi saya tak boleh berada dalam ni, so you all buatlah keputusan yang terbaik. Saya pun keluar, ada pintu tepi tu, keluar, saya duduk kat luar. So dia pun dipanggil masuk, dia pun temu duga, tanya ni. Lepas tu dah sudah, Azrin tu panggil saya, okey tuan, dah sudah, saya pun masuk. Saya tanya lagi 3 orang, so macam mana? Dia kata tak layak lah. Pertama, saiz dia tak cukup besar, lepas tu dia tak boleh jawab soalan, ada beberapa soalan dia tak boleh jawab. So macam mana? Tak layak. Okey, saya pun pangkah tak layak. Tapi dia tidak terhenti di situ. Makcik saya
Aku bela kau sejak kecil. Masa kau sakit kecil, inilah orang dia yang bela kau. Semua keluar. Semua keluar. Ungkit habis. Itulah harga dia bila kita nak buat integriti. Tetapi yang bagusnya hari ni, yang tak dapat kerja ni, anak saudara saya ni, tak lama lepas tu dia dapat kerja lain, malah dapat lebih baik lagi. Dan dia kahwin pun dah ada anak dah. Anak yang comel-comel dah ada 3 orang anak dah. Sebab saya kata, percaya pada rezeki. Saya kata, saya tak nak bagi dia kerja, saya nak bagi peluang lah. Buat cara yang betul. Sebab saya tak nak besok orang tuduh dia dapat kerja sebab saya tolong. Saya tak nak. Dan dia pula duduk departmen saya, bukan departmen lain. Kan susah tu. Tu antara benda harga yang kita kena buat. Sebenarnya tu, walaupun tindakan tu tak popular di kalangan saudara mara, tapi itulah yang perlu kita buat. Biar kita mudah, simple je. Akhirnya sebelum ada kerja, okey dah. Kita boleh teruskan kerja kita dengan mudah dan tak atur. Okey, seterusnya apa yang kena ada? Seterusnya kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan. Keberterusan ataupun yang biasanya orang sini sebut sebagai konsistensi, ataupun saya sebut sebagai istiqamah. Kena berterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malas rajin. Dia mesti berterusan. Komitmen kita, fokus kita. Dan cuba tengok 5 saya sebut tadi, proses yang panjang: komitmen, fokus, disiplin, konsistensi. Tak ada salah satu tak boleh. Cuba tengok kalau untuk pemain bola sepak, kalau komitmen tak ada, training tak datang, dia tak akan berjaya. Dia bukan tiba-tiba boleh masuk first 11. Dia kena training, dia kena kerja kuat, dia kena main berapa tahun dulu, boleh berjaya. Kalau tak ada disiplin, walaupun dia komitmen datang training hari-hari, tapi disiplin ni datang lambat, ataupun dia kasut dia tak prepare macam dan sebagainya, akhirnya dia akan digugurkan. Itu sebenarnya maknanya dalam kehidupan kita pun kena macam tu. Jadi kalau kita tengok nak berjaya juga, pantang larang yang kena ada. Yang pertama, kita kena jujur, jangan membohong, jangan tipu klaim, jangan. Bab integriti, saya ingat lagi waktu saya berceramah di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, lama dah sebelum PKP dulu saya pernah ceramah tentang integriti. Tajuk dia, bicara integriti notah bertinih apabila kain terlondeh. Tajuk dia. Orang gelak lah, apabila kain terlondeh kan. Apa maksud dia? Maksud dia, contoh kita kalau tubuh badan kita kalau kita ada ruam dekat buku lali kita, ada ruam, kemudian ruam tu makin lama makin besar, settlekanlah cepat sesama kita. Buang sapu krim, settlekanlah. Kebanyakan isu rasuah, pecah amanah, semua berpunca pada dalam. Bukan orang luar yang jumpa, orang dalam yang mengadu dulu. Itu sebab ruam tu settlekan cepat. Bila tak settle, ruam tu makin kembang, dan bila ada orang mengadu sampai pada pihak yang ketiga, doktor pakar tengok SPRM pula sampai. Doktor pakar tengok apa? Air takut dah merebak kat semua tempat lah. Dilondehkan kainnya, langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa. Faham maksud saya? Dia SPRM datang, habis dia bongkar semua file orang lain yang dulu-dulu pun kena sekali. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Tidak ada organisasi yang sempurna, percaya cakap saya, tak ada. Tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Kita cuba elakkan benda-benda salah laku ni, merosakkan organisasi kita. Tu yang kita tak nak. Itu yang penting kita kena faham, kan? Berapa banyak kalau kita tengok dalam senarai Fortune 500, syarikat-syarikat terkemuka pada 1980-an, bila masuk tahun 2000, hampir separuh daripada senarai syarikat-syarikat tu ruyup habis. Tak ada lagi dah syarikat tu. Jadi nak bertahan, salah satunya integriti. Kita kena jujur. Kenapa awak punya claim mileage ni tinggi sangat ni? Boleh claim mileage kat sini. Kenapa claim tinggi sangat? Dua-dua orang pergi tempat yang sama. Lepas tu ada query daripada bahagian finance. Dia bukanlah macam duit mak bapak dia kata. Sebab bukan duit mak bapak dia lah, dia tanya. Kalau duit mak bapak dia mungkin dia tak kisah. Kena faham je tu. Jawab dengan jujur dan tenang. Memang claim saya tinggi sebab saya tak tahu jalan. Kak Rona buat Shah Alam tu je 5 kali aku pusing. Mana satu susu aku nak masuk. Terutamanya orang perempuan kan. Dia masalah tengok GPS ni orang perempuan ni. Lelaki suami isteri boleh bergaduh tau kalau buat GPS ni. Biarlah orang lelaki bawa kereta dan dia tengok GPS. Okay.
Abang betul-betul bang. Iyalah, tahu. Itu better. Masih lagi better daripada perempuan jaga. Depan lagi bang, depan lagi. Belum lagi. Okey, depan lagi bang. 2 simpang lagi. 2. Abang, ya Allah, situ simpangnya bang. Itu masalah. Kau memang bergaduh lah. Tak tahu kenapa dia punya bab itu dia lambat sikit. Tak tahu kenapa. Sebab orang perempuan dia tak boleh buat satu kerja je, dia tak boleh. Dia kena banyak kerja baru dia okey. Orang perempuan kat rumah kan, dia boleh multitasking. Berbanding orang lelaki tak boleh. Dia kalau tengah menaip orang lelaki, ajak dia berbual. Ya, aku ada benda nak bincang, kejap lah. Penting ni. Pal. Berhenti kerja. Dulu masa saya kerja tu, PA saya kat pejabat Shima nama dia. Dia sambil menaip ni. Telefon bunyi. Kawan tengah gosip kat belakang. Dia boleh tu. Hello? Mana ada? Pandai kau. Memang 3 dalam 1 dia boleh buat tu. Memang. Dahsyat betul. Orang tahu perempuan orang lelaki betul. Dia tak boleh. Cuba kalau kita masak Maggi kan kat dapur kan. Memang situlah kita mengambil kongsi remaja tu. Dia tunggu menggelegak, tak boleh masuk lo mi ni. Dia masukkan semata gerak. Dah boleh lah. Habislah sampai siap proses. Terus bawa lelaki dia tak bagi orang perempuan duduk kat dapur tengok dia masak. Banyak cerita. Abang sementara tu abang buat lah ini. Kau diam boleh tak? Aku nak masak ni, kau banyak cerita lah. Perempuan ni ada je mempertikaikan. Dan memang beza lah lelaki dengan perempuan, memang beza lah. Kita tak sama, betul. Orang lelaki ni dia suka settlekan masalah. Dia tak suka buka balik masalah. Settlekan. Orang lelaki kalau bergaduh sama isteri, okey, salah abang, salah I, okey. Dia tak bagi kau cakap dah, betul. Walaupun bukan salah kita ni, janji settle. Dah okey, salah abang, sudah. Salah abang. Dia lah. Tetap itu lelaki. Orang perempuannya lah. Okeylah, saya minta maaf, memang salah saya. Tapi awak tahu kan kenapa saya buat benda ni? Nak juga tu. Dia nak juga huraikan lagi tu. Apa masalah kau ni? Orang nak pendek-pendek kau nak panjangkan lagi cerita. Itu dah dia orang perempuan. Beza. Macam orang lelaki kan beli barang macam mana? Dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang dia nak beli, dah cepat balik. Itu orang lelaki. Orang perempuan satu barang 9 kedai, gila betul. Sebab apa? Banding harga. Berapa ringgit? RM3. Sekejap ya. Berapa ringgit? RM4. Dalam buat kerja ni. Apa masangat lagi Allah. Lepas tu terlupa pula mana yang murah. Ulanglah balik semula, confirm dengan balik. Itu sebab dekat pasar raya tu dia ada kursi ajaib tu. Tu biasanya jaranglah orang perempuan tunggu kat situ. Biasa orang lelaki pegang stroller baby tu. Manalah mama kau ni tu. Allah azab betul kalau shopping dengan mak kau. Bilalah dia macam kena sampuk tau kalau berjalan. Dia boleh jalan dengan family, umur dia lengkap tau, daripada parking tu lengkap tau. Tiba-tiba mak dia dah tak ada. Dia macam dia nampak kedai tu. Bayangkan saya dengan anak-anak saya boleh jalan dengan wife saya. Bila kita dah tiba-tiba wife saya sampai kan, anak saya yang sulung boleh cakap tu, Umi bila sampai? Bayangkan anak boleh cakap macam tu. Dia tak tahu dia ikut siapa tu cakap macam tu. Bayang dia macam kena culik alien tau, tiba-tiba hilang. Tak tahulah mana pergi dia kan. Kita macam nak buat pengumuman lah dekat depan tu kan. Itu biasa. Perbezaan tu biasa. Berapa perkataan lelaki bercakap sehari? Jumlah perkataan menurut pakar memori Asia, lelaki bercakap sehari kira-kira 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Dekat pejabat mesti dah habis dah 8,000. Okay, jumpakan kawan makan main ni. Macam okey, jomlah makan. Relax lu, lawa sangat. Dia habis perkataan ni. Tu yang sampai rumah tu. Balik bang. Makan bang. Cakap lah betul-betul. Kota dah habis. Perasan nak dia dengan kawan bukan main banyak perkataan ni, perasan lah. Termasuk lah ni. Bukan main ni. Ustaz, saya itulah sampai ustaz dekat situ. Bukan main ke cerita. Sampai kat rumah. Ya ni. Ni mana? Tak apa bahasa. Habis bahasa.
Orang perempuan pula berapa jumlah perkataan dia sehari? Hanya 28 hingga 30 ribu perkataan sehari. Dan masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Dia tepuk tangan kawan dia. Dengarlah sini. Kau jangan tepuk boleh. Cerita je lah. Dia tak puas hati tau orang perempuan ni. Aku paling heran. Dia kena tengok muka dia bercerita. Kenapa? Tengoklah sini. Apa masalah tu tau? Dia macam satu. Tapi kalau kita faham keadaan tu dan okey lah. Kita faham keadaan tu kan. Macam orang ni, orang perempuan ni kita dah tahu dah. Tu sebab orang lelaki kena appreciate orang perempuan. Tanggungjawab orang perempuan sebenarnya dua je kat dalam rumah ni. Melahirkan anak, melayan suami. That's all. Melayan suami dan melahirkan anak. Tu sebabnya jangan banyak cerita. Kalau suami kata on tak on, on. Faham? Yang faham, tak faham tanya pada yang faham. Lambat. Ini penat nantilah soal. Betul. Serius. Dalam satu hadis Nabi itu kata apa? Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja kau cari belakang unta tu. Iya, layan suami dan melahirkan anak. Betul. Cuba tengok sahabat-sahabat kita yang Indian, cuba tanya. Saya tengok filem, saya memang tengok filem Tamil, saya tak tengok filem Melayu. Drama Melayu ni susah. Drama Melayu ni baru nak tampar bersambung. Apa ni? Dah keras sebenarnya. Lepas tu besok kau bincang, kau rasa sampai tak penampar atau kat muka dia? Salah tu. Tapi filem Tamil, saya tengok yang terbaru tu Beast Vijay, saya tengok. Filem Tamil dia yang best tu. Kita tak boleh agak. Dia mengasah critical thinking tu. Kita tak boleh agak ending dia macam mana. Dah mati dia ni, tanam keluar balik main-main. Betul. Betul kot. Tak, saya kaji benda tu. Tak, saya tengok budaya orang perempuan India ni. Dia takkan makan selagi suami dia tak settle makan. Sebab dia pandang suami dia macam Tuhan. Tengok suami dia dia gosok-gosok kepala suami dia. Betul. Mana yang moden sikit, dia makan sama dengan suami dia. Mana yang lagi moden, dia makan dulu pada suami dia. You masuk kategori mana? Yalah, tahu perempuan, kita boleh tak makan dulu, suami lambat sikit, boleh tak makan dulu sebelum suami? Saya nak tanya, suami lambat sikit, boleh tak makan dulu sebelum suami? Boleh ke tidak? Habis bila suami balik, tengok dia punya selera, tengok tu. Boleh tak makan dulu? Boleh. Suami balik kang, makan lagi. Kau temankanlah, kau dah makan. Nak test tu je dia. Lepas tu sibuk tanya, betul ke saya dah gemuk? Kan susah tu kau tanya suami kau soalan macam tu. Lepas tu kau cuba, lepas tu mulalah lelaki dituduh tidak berintegriti, lelaki penipu, lelaki pembohong. Lelaki adalah makhluk yang paling jujur dalam dunia untuk mengetahui you all. Cuma soalan yang you all tanya susah. Betul ke ada gemuk? Saya cakap. Suami cakap, you gemuk pun I sayang. Mana betul lah gemuk. Mana nampak? Kau jangan jujur dalam hal tu. Dia takkan boleh terima. Betul ke saya gemuk? Ini bukan betul ke saya gemuk? Dia kata apa? Ini bukan gemuk, ini kurang kurus. Sama lah tu, salah juga. Bang, betul ke saya gemuk? Orang buta je cakap you kurus. Orang buta. Itu memang cari pasal lah.
Betul ke ada gemuk? Tak adalah, orang buta je cakap you gemuk. You kurus. Ya ke? Ya ke? Iya, kurus sangat dalam hati. Tuhan aja yang tahu. Takkan kau tali ukur dulu masa bermula kahwin boleh sama-sama masuk dalam toilet tau. Sekarang macam mana? Kuak kan? Perasan tak? Mana dah tak muat nak kena one way. Aduh, bukannya ada 2 lane lah, tak boleh. Kalau paksa juga masuk, anak telefon, bomba tolong selamatkan. Mak ayah saya dah terpangkat dan bilik air tak boleh keluar. Itu sebab saya kata, kan sebenarnya dalam hal ni balik semula bab kerja. Kan dah seronok sangat cerita kan. Tapi sebenarnya memang ada perbezaan lelaki dan perempuan, tapi itu tidak bermakna bagi alasan. Oh, dia lama sikit kat bilik air, dia perempuan, biasalah. Tak. Apa urusannya sangat? Kan? Lelaki apa urusannya? Kadang-kadang ada yang berlama-lamaan memang sakit perut, faham lah, tapi takkan hari-hari macam tu. Ada yang kalau bilik air dia lama tu. Orang sampai dah tahu dah pattern dia. Jangan sampai macam tu. Semuanya akan dipersoalkan. Dan kemudiannya, seterusnya apa yang kena ada? Kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Sekarang zaman teknologi, makin lama makin canggih. Kan? Sekarang ni belajar. Kalau saya lah jadi menteri pelajaran, dah lama saya umumkan. Dengan ini saya umumkan, saya hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Setiap tahun ada tablet daripada darjah 1 sampai tingkatan 6. Semua ada tablet dia sendiri, hak milik kerajaan. Dalam tu dah siap install buku teks yang sepatutnya ada. So tak adalah masalah bawa beg banyak lagi dah. So kelas nanti saya nak you all siapkan homework dalam folder nombor 3 sebelum tengah malam ni, email kat saya. Tak boleh. Daripada 1980-an canangkan dasar IT kebangsaan. Sampai hari ni tak ada lain. Bila buat online dengan Samsul Mat, maka dah koreh dah ada gambar dah. Tiba-tiba hang. Yang seorang tu nak gambar kepala jamban dia. Kamera tak ada. Pahal dah tahun bila kau ni? Lepas tu saya umumkan sebagai Menteri Kewangan pula, saya umumkan kepada SKMM dan apa, pastikan kita bekalkan internet pencawang wifi percuma setiap taman-taman perumahan dan kampung-kampung. Barulah budak tak boleh nak jawab dah habis data. Dah sampai masa dia, kan? Itu dia sebenarnya pada saya lah. Zaman dia. Saya tak kisah pun kalau ucapan saya ni, yang ni ada orang cut bagi dekat Menteri Pelajaran. Saya tak kisah. Memang tu tujuannya pun. Betul, sebenarnya tu pada saya kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan, kan? Ingat tak zaman kita washing machine dulu ya tak? Dulu mana washing machine basuh je perah sendiri. Lepas tu kan tak semi auto. Yang lepas cuci kita pindah belah sini untuk kering, kan tak? Lepas tu sampai 6 bulan dia dah macam dah tak gerak dah. Kita kena pakai lutut kan. Boom, boleh jalan, betul tak kan? Itu semi auto nama dia, semi auto. Yang pakai lutut dan kita paksa dia kan. Lepas tu dah ada siap basuh, siap cuci, siap kering. Tak lama nanti tak mustahil siap lipat. Betul, kita nampak macam mustahil akan berlaku. Betul. Nampak tak? Kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Teknologi. Dulu semua orang tak nak pakai telefon ni. Dulu mula-mula dia tetap dengan kalau ada lah tengah cakap ni tiba bunyi orang akan cakap dia apa? Orang tak cakap dia silent, orang cakap dia kau pakai lagi telefon tu. Dengar tak dulu? Lepas tu kan dulu kena tekan lama, baru dia silent. Dulu nak baca mesej macam mana? Kena buka muka surat ni, tekan mesej, lepas tu SMS, tekan SMS ni baru keluar mesej dia. Lepas tu nak type A-E-I-O-U tu kena cari dulu. Keypad ingat tak? Dah boleh pula ada bunyi macam tu kan? Betul. Dulu dulu telefon besar bateri kereta berjenjing ni. Sekarang cuba kau bawa memang tak nak minum dengan kau macam tak apa. Betul tak lain. Betul tak? Makin lama makin kecil, betul tak? Canggih. Mak saya dulu kalau mesej kan tengok, Balong tolong datang sini, mak penat, jangan nak nyusahkan orang je. Ini macam adik aku menambah ayat. Bila mak saya masak untuk saya tu kan, so dah datang rumah kan, jadi kau ni mak type ke kau yang type ni kak? Ada adik perempuan saya. Hehehe, dia jawab itu. Dia menambah tu.
Nampak tak? Sudahnya saya hadiahkan mak saya masa tu adalah telefon Android lah. Saya tak nak sebut lah jenama apa sebab dia tak taja camah kita hari ni. Jadi saya pun bagi kan. Saya bagi, dia pun tak sampai seminggu dah ada grup WhatsApp. Dulu kalau telefon tu nak baca tu tak nampak, bawah satu ngau. Bila Android kan boleh besarkan font tu daripada simpang kampung boleh baca. Punya besar tulisan tu kan. Tak, kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Siapa sangka? Cuba tengok Datuk Seri SB Belu dulu sebut. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos, semalam sampai. Nak berhenti postman tu. Gila tu, macam mana buat ni? Hari ni pos, semalam sampai dah, macam mana tu? Hello bang, aku dah postkan dah surat tu tadi. Tahu dah sampai dah semalam. Gila betul. Macam mana dia buat tu? Tak ada. Tak, masa tu saja ya nak kaitkan. Masa tu kalau betul lah macam tu, Obama pun telefon. Presiden Amerika Syarikat pun telefon lah. Macam mana you buat? Tolong ajar kita sikit je. Rupa-rupanya maksud dia hari tekan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itu tapi dah lama kita dah boring tau. Menteri Kerja Raya sekarang boring. Tak macam Sami Belu. Sami Belu dulu dia bercakap tu excited lah kita dengar. Kita memang tunggu kat TV kan. Ingat tak yang kes yang mahkamah, komplek mahkamah runtuh shilling apa semua kan? Dia tanya, ni Datuk Seri macam mana ni telah berlaku kejadian runtuh shilling ni, macam mana ni kecuaian boleh membahayakan keselamatan? Memanglah ni manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Betul juga. Masih baik pada zaman tu tak ada TikTok tu. Kan itulah hebat kan Sami Belu tau. Sekarang boring lah kita kan infrastruktur boring. Sami Belu kan. Kadang-kadang bila dia tersalah cakap tu tapi dia confident tu yang best tu. Siapa kata saya bergaduh sama Made? Siapa kata? Pada hari raya saya melewat Made. Pada di Bali Made melewat saya. Kami sana lewat melewati. Wapa. Dia cakap cepat kan. Tapi best lah dia memang best lah. Iya, legend betul lah. Legend betul. Tapi sebenar-benarnya kita ni dalam bab kerja ni memang sekarang ni semua orang akan perhatikan itu. Zaman viral. Salah sikit wah kan. Itu kedai makan pun kena. Tu bukan sektor kerajaan tu kedai makan. Kan yang dia kata mak saya orang Melaka lah apa lah tu. Jadi viral sebab isu adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ado kat kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togah bersantun. Macam itulah lebih kurang. Kan? Jadilah orang yang baik. Seterusnya apa yang kena ada? Kemudian apply. Jangan cakap je. Aku ingat aku nak jadi pekerja yang terbaik, kena buat. Apa yang disebut tadi? Istiqamah lah. Cerita pasal jangan kita salah guna kuasa. Cerita jangan kita salah guna dana. Cerita jangan kita gunakan salah guna kewangan dan sebagainya. Kena buat. Maknanya supaya kita jangan terbabit dengan benda-benda macam tu. Jangan cakap je aku tak nak. Tapi itu sebab kalau kita tengok dalam TV, seorang pegawai ditangkap kerana salah guna kuasa, songlap duit, terima wang suapan sebanyak 10,000. Kita jangan cakap, itulah dia tak bersyukur. Jangan sebut macam tu. Sebab kita belum tentu lagi baik daripada orang tu bila diuji pula. Tiba ada orang datang bawa sebuntil duit. Tolong kasih adjust sikit. Okay lah, I see what I can do lah. Jadi cakap, ya Allah Tuhanku, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Minta jauhkan. Itu penting. Macam nampaklah lelaki tu kahwin 3, gatal, nak mati, mampus lagi baik. Jangan. Terus doa, jauhkan aku daripada ujian seperti ini ya Tuhanku. Minta macam tu lah. Faham? Jangan salah cakap tau. Nanti Tuhan uji lagi. Lelaki ni memang dia kadang kasih sayang terlebih-lebih kan. Kemana lagi harus kucurahkan? Macam tu. Lampau. Tak lama lagi Samsul Ubat yang panggil lagi dah. Dia menghasut. Okey, kemudian apa lagi? Seterusnya mantapkan pengetahuan kita. Mana yang kita tak tahu, belajar daripada kawan-kawan kita supaya jangan kita silap. Kan? Takut kita ada salah praktis dekat dalam tempat kerja kita, tak sepatutnya buat macam tu, kita buat macam tu. So tanya pada mereka yang lebih tahu. Kan, belajar. Kan, cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Seterusnya apa?
iltizam nak buat yang terbaik. Tak naik pangkat, kita okey je. Sebab kita tak mengharap pengiktirafan manusia. Kadang-kadang mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi suami kita romantik. Macam suami balik kan, sayang, manalah isteri abang ni? Ada ni. Macam happy tak? Kau tanya koma tak? Happy tak? Happy. Suami baliknya nampak isteri tengah basuh pinggan. Sayang, tak apa. Saya masuk dalam mandi biar abang sambung. Isteri ni dengan baju korporat SIC ni basuh pinggan pakai baju SIC dengan tudung dengan emas tak buka lagi. Suami dah pergi masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Allah, baik ke tak baik? Baik. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari kita rasa happy dah tau. Ataupun suami balik, yang ambil ni voucher spa ni, pergi nanti ujung hari Sabtu ni pergi cuci rambut, lepas tu massage, pedicure, manicure. Abang, habis anak abang jaga, pergi je lah. Abang ni susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Kurang asam ni jantan tu. Aku ya lah benda ni. Tak adalah, abang dah bayar dah. Ngapa tadi? Suami dah bayar kan. Ya, suami balik rumah menyanyi-nyanyi ni. Ni wen wa ai ni yong tua xiang wa ai ni yong chi fe. Terasa Teng. Betul ke saya nyanyi? Betul ah? Betul. Ataupun nyanyi lah yang kada sol la ye de bilay dah balik kan. Okey lah nyanyi. Betul tak saya nyanyi? Boleh lah kan. Ataupun nyanyi lagu Sepanyol, meba rente aquí allá, meba madu gara, meba yesta, meba la mohe verda. Macam-macam lagu boleh nyanyi. Ataupun indah sungguh panorama, isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia betul rumah tangga dia. Boleh jadi kan. Itu lebih hebat lagi daripada kenaikan pangkat sebenarnya. Betul. Kadang-kadang kita bergaduh, kenapa dia naik pangkat? Habis kalau semua naik pangkat, takkan susah bos tu. Jadi saya naikkan pangkat awak lebih tinggi daripada saya. Semua sekali. Takkan jadi macam tu kan? Tak boleh lah. So, kalau seorang-seorang naik, biarlah rezeki dia. Kita sepatutnya happy. Tahu? Rezeki kita lain pula. Kan saya kata tadi ada tanda keberkatan rezeki sikit lagi. Kemudian apa lagi yang kena ada? Organize kerja kita. Kemudian yang penting, letakkan niat yang baik. Bekerja ni sebab nak mencapai kejayaan, kebahagiaan sebenarnya. Bukan kerja ni nak kaya. Tak. Jangan ajar diri kita, keluarga kita nak kaya, tapi ajarlah diri kita dan keluarga kita tentang bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul. Sempat ambil tak poin tu? Bukan semua perkara boleh dinilaikan dengan harganya. Bukan semua boleh dinilai dengan duit. Kena ingat, wang bukanlah segala-galanya. Duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya nak pakai duit. Kita tahu dah kan? Tapi janganlah jadikan dia sebagai raja di hati kita. Tak. Jangan sampai kita nak jadi kaya. Tentu ada orang lagi kaya. Saya ceramah dekat PKNS ni masa PKPB tu. Dia boleh cakap kan, Ustaz kalau nak beli rumah anytime Ustaz, tengah murah ni dia. Berapa sayang? Dalam 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke cakap aku macam tu? 1.2 juta sebab dia dah biasa 3-4 juta agaknya. Itu ada seorang datuk dekat PJ ni. Saya tanya, Tok, agaknya mahal rumah ni, Tok. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab dia. Ada seorang datuk dekat Kajang. Dia bagi saya makan, ada satu kopok tu. Ustaz, cuba Ustaz rasa sedap tak kopok ni? Sedap betul lah. Isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu. Apalah kau beli kilang dia? Kalau sedap kau beli banyak, kau bagi orang makan. Tapi nak tengok, begitulah dialog orang kaya.
Tapi perlukah kita jadi macam dia? Tak perlu. Ada satu pepatah Cina sebut, belum gemuk sudah bengkak, dia kata. Saya tak pastilah dalam bahasa Cina macam mana. Tapi macam itulah dia kan. Maknanya dia nak gemuk tapi dia bengkakkan diri dia. Jangan risau, bengkak tu takkan lama, dia akan kecut. Tapi makna nak jadi apa pun, biarlah ikut peringkat dia, ikut tahap-tahap dia. Biarlah dia bawa kereta Grand Livina, kita naik Grand Liviva. Syukur bila servis tak mahal sangat. Biarlah jam tangan dia RM50,000, jam tangan kita RM50, masa yang ditunjukkan sama. Wallet dia sampai RM5,000, wallet kita baru RM15, RM20, RM30, RM100. Bukan boleh masuk almari. Kalau duit tebal-tebal tak boleh lipat. So, buat apa? Tak payah pening kepala. Dia duduk rumah bungalow. Kita duduk apartmen, duduk rumah flat. Syukur bila tak ada orang, sunyinya sama. Malahan kadang tak ada orang pun masih tak sunyi. Assalamualaikum, salam. Rupanya orang sebelah. Ingat mak kita ke masa sebelah? Mana tak? Jangan mengungut kenapalah Cik Wan tu, bos kita tu, bila naik flight dia naik business class. Kita duduk ekonomi. Pecer. Contohlah. Syukurlah sebab masa berlepas, masa mendarat sama. Betul tak? Belum pernah lagi kan? Pramugari buat pengumuman, kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang-penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Tak ada. Belum pernah dengar tu lagi. Betul tak? Kerana orang perempuan mengungut, kenapalah kain ni banyak nak lipat ni? Syukur, tu tanda ada pakaian. Baru tempah baju ni tahun lepas, dah tak muat. Syukur, tu tanda cukup makan. Betul tak? Bini aku ni membebel, bising je lah kat rumah. Memang hobi orang perempuan kat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Aduh, bising lah kat rumah. Syukurlah pala walau dia bising-bising, dia berada di rumah menanti kepulangan kita. Suami aku tidur berdengkur, teruk je. Allah, azab nak tidur, kau tahu. Malam tadi paling teruk, tahap dia mengigau pun aku tak tahu. Syukurlah sekurang-kurangnya suami kita tidur di sebelah kita dan bukan di sebelah orang lain. Yes, itulah jawapan yang terbaik malam ni kena bagi dekat isteri kita. Orang perempuan bunyi dengkur suami dah tahu kan. Kadang bunyi mengunyah. Apa dia kunyah orang tua ni? Ada yang bunyi ngasah gigi tu. Krik, krik, krik. Tajam gigi ni kang. Tu semua orang perempuan fikir. Ada seorang tu yang mengadu dekat saya kat pejabat tu. Bunyi sombong kapal. Sampai pagi tu. So pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling popular tau, bunyi vibrate handphone. Betul ke tak? Yang lagi penat pada tu, dia ada bunyi bahasa Rusia hujung. Dia kata orang perempuan pernah tak dia tak boleh tidur, dia duduk tengok suami dia berdengkur? Pernah tak? Pernah ke tidak? Dia sampai duduk tengok suami dia tidur? Pernah tak? Apalah kau tanggung ni bang. Yang paling dahsyat, dia bila berdengkur tu dia sampai dekat chorus tau. Dia macam tercekik sikit, lepas tu dia senyap sampai pagi. Itu memang dahsyat lah tu. Orang perempuan langsung letak kat hidung ni. Hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Hidup lagi. Ada satu makcik tu dekat Rembau kan. Kau tak payahlah pakai mask, dah penuh dah Helio kat rumah. Teruk sangat aku tengok kan. Dah. Makcik kat Rembau tu kata apa tau? Tak adalah masa lain paling makcik tinggal kat pakcik kau time tidur lah. Sebab makcik dah tak terdengar dah bunyi dia lagi. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni, kalau dengar bunyi berdengkur, bagi galakan.
Teruskan bang. Macam. Jadi sebagai yang saya janjikan tadi, 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, rezeki kita, gaji kita akan rasa cukup, malahan berlebih. Kerana dah bayar bil, berlebih lagi. Apa aku tak bayar lagi ya? Pernah tak perempuan minta cek, semua dah bayar dah, tapi berlebih lagi. Rupanya betul kawalan dengan suami dia. Suami lah tak cukup, mana pergi duit aku? Tak adalah, biasanya gaji kita cukup. Yang kedua adalah apabila rumah tangga kita rasa bahagia. Itu kedua. Yang ketiga, apabila suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Keempat, senang nak taat perintah Tuhan. Solatnya apa ke semua dia senang jaga, ikut agama masing-masing. Yang kelima adalah apabila kita ini di suasana tempat kerja kita ni senang dan menyenangkan. Dah sebut ke belum? Dah sebut dah. Yang seterusnya adalah apabila rumah kita seringkali dikunjungi. Ada je tetamu datang, tapi tak termasuk tau. Tin Shopee. Tu tak termasuk. Hari-hari you datang rumah kita bang, itu yang kau order tang kira. Yang keenam, apabila anak-anak kita berjaya dalam bidang dia. Kadang dia tak berjaya dalam akademik, tapi dia bagus tentang kemahiran. Tengok aircon ni pun tahu on ke tak. Setakat nak tahu on ke tak, aku tak belajar pun tak apa. Tapi mana dia bagus kemahiran. Dia bagus dalam bidang dia. Kalau dia berniaga, berjaya. Dia buat ni, berjaya. Alhamdulillah. Dan yang ketujuh, apabila doa kita senang dimakbulkan. Jadi kita boleh pantau sendiri, tengok sendiri macam mana kita. Dan pesan kita, saya nak bawa beberapa pesanan. Yang non-Muslim pun boleh ambil, jangan risau. Ni umum je. Prophet Muhammad ada sebut apa? Anak-anak Adam kalau dibagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas tak cukup, nak lagi. Itu manusia. Tapi dia juga ada sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Yang ketiga pesanan saya, jaga organisasi kita. Sebab apa? Kalau kamu nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jangan jatuh-menjatuhkan antara satu sama lain. Jangan. Setiap teguran tu, yang bos tegur, anggaplah untuk kita improvekan organisasi. Bukan nak betulkan kita je. Nak betulkan kita part of organisasi, kena faham. Dan seterusnya, hidup kita ni adalah antara B dan D, birth and death. B dan D, tengah-tengah antara B dan D ada apa? Ada C. Kita ada choice, hidupnya macam mana kita nak jalani. Jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang jujur, jadilah manusia yang ikut peraturan. Antara birth and death ni kita buat kebaikan banyak-banyak, sebab kita tak tahu kebaikan yang mana akan bawa kita masuk ke dalam syurga. Tolong kawan-kawan dan sebagainya buat. Macam saya hari ni, tolong habiskan masa 1 jam tu tanpa you all rasa sangat. Terutama yang belakang tadi kan, yang duduk belakang ni dengan harapan balik orang tak perasan, tapi dia tak keluar pun, maknanya berjayalah saya. Terima kasih banyak. Dan itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Koma. Tak ada soalan budak-budak membuat galah nak menjolok bah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung.